Jadi ada orang kata Rafizi dapat jawatan siapa? Saya kata Rafizi itu berdasarkan dia punya minat, dia nak jaga ekonomi. Saya dipahamkan UMNO hanya ada 5 kota saja. Jadi bahawa Muhammad Sabu, Presiden amanah akan mengendalikan Kementerian Pertanian, ya. Salahuddin Ayub akan mengendalikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Kerana Tuan, pertama kita dipahamkan bahawa besok akan ada reshuffle kabinet. Kabarnya dah selesai. Kabinet ini dilihat agak kecil daripada kabinet-kabinet yang sebelumnya di zaman PH, zaman Mahir Yassin dan zaman Ismail Sabri. Kabarnya semua orang dah bersetuju. Presiden-presiden bersetuju pembahagian anggota kabinet wakili parti masing-masing. Dan tentulah Pakatan Harapan agak lebih sedikit kalau dibandingkan dengan DAP, bandingkan dengan Amanah, bandingkan dengan Barisan Nasional, bandingkan dengan gabungan politik Sarawak, GPS dan juga gabungan rakyat Sabah. Oh, insyaAllah kalau saya jumpa Dikno Jadi kabinet ini yang kita nak tahu esok bahawa tentulah selaku seorang pengurusi Pakatan Harapan daripada PKR, beberapa jawatan penting dalam kerajaan nanti akan dipegang oleh pihak PKR sendiri seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Yang ini 4 kementerian ni saya pernah percaya akan diketuai oleh menteri daripada Parti Keadilan Rakyat. Jadi seperti biasa mungkin DAP akan dibagikan kementerian-kementerian yang dilihat boleh membantu Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti Menteri Komuniti ataupun Kementerian Peladangan. Itu sesuai kepada DAP, Kementerian Pengangkutan, yang mana pemain industri ini sebilangan besarnya bukan Melayu. Dan saya percaya Amanah pun akan dapat balik kementerian kesihatan, kerana salah satu daripada ahli parlimen dari PH ini, Dr. Zulkifli ini adalah orang yang pernah mengendalikan Kementerian Kesihatan. Dan saya mungkin rasa bahawa Muhammad Sabu, Presiden amanah, akan mengendalikan Kementerian Pertanian, ya. Salahuddin Ayub akan mengendalikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, kerana beliau pernah menjadi Menteri Pertanian. Dari itu soal makanan ni dia akan tahu agaknya, ya. Kemudian itu Kementerian Pertahanan mungkin akan diberi kepada UMNO, ya. Jadi banyak orang tanya, UMNO ni akan dapat kementerian mana? Antara yang pasti ialah Kementerian Pertanian. Dan keduanya Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya percaya sesiapa yang memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri dari UMNO akan mengendalikan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, ya. Jadi Kementerian Belia dan Sukan juga saya rasa akan diberikan kepada PKR, dan memanglah
antara calonnya, antara dua, sama ada Syed Saddiq atau Adam Adli yang Ketua MK yang menang di Hang Tuah Jaya. Dan saya percaya juga Datuk Seri Anwar akan memberikan banyak ruang kepada anak muda yang agak berpotensi menjadi menteri seperti Fahmi Fadil. Saya percaya dia akan jadi Menteri Wilayah Persekutuan. Ya, ini adalah tokoh-tokoh muda yang kita lihat boleh membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun tuan-tuan, tunggulah esok. Ya, tunggulah esok di mana saya lihat bahawa pelantikan nanti daripada UMNO ni dia akan melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Sains Teknologi, mesti saya dipahamkan UMNO hanya ada 5 kota saja. Jadi tambah seorang timbalan Perdana Menteri jadi 6. JRS pun mungkin dapat 4, 1 timbalan Perdana Menteri. Yang lain-lain tu macam amanah dia akan dapat 3 timbalan menteri, menteri. Ya. Tun, tak berapa jelas soalannya tu, Tun. Apa yang masalah dia? Cuba type balik semula buat soalan tu. Saya akan hentikan. Jadi, pada saya, kabinet ini lebih banyak kepada dapat dikawal oleh Perdana Menteri untuk menjalankan tugasnya. Jadi ada orang kata Rafizi dapat jawatan siapa? Saya kata Rafizi itu berdasarkan dia punya minat, dia nak jaga ekonomi. Dari itu dia bagilah dia tugas menteri di Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab soal ekonomi, atau kerajaan buat kementerian baru iaitu bahagian ekonomi, menteri ekonomi diasingkan daripada menteri kewangan. Kerana selama ini kalau ada perbincangan, perundingan antarabangsa, menteri kewangan pergi. Yang Muhammad Mat Sabu, saya rasa itu kementerian yang paling tepat untuk dia, iaitu Kementerian Pertanian. Ya, dulu pun waktu zaman PH pun dipegang oleh amanah, ya. Jadi Menteri Amanah saya rasa itulah dia. Yang berhormat Mat Sabu, yang berhormat Saleh Ridwan Ayub, dan juga yang berhormat Dr. Zulkifli. Muhammad Yunus Taiping, macam mana banjir Taiping? Minta maaf tuan-tuan, ya. Saya ni santai, ya. Kami bercakap, saya makan kuih. Ada soalan saya akan jawab. Meru hadir ni, kat mana ni? Meru Ipoh atau Meru dekat tu, kapal? Yang keduanya, MOF siapa saja? Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan bagi kepada ahli parlimen yang dipilih. Sama seperti Tengku Zafrul, dia akan melantik orang di luar ahli parlimen yang didahulukan dengan senator. Ya, sebab maklumlah Kementerian MOF ni perlu mengambil tindakan, membuat susulan,
apa-apa arahan Perdana Menteri. Jangan jadi macam Tengku Zafrul. Jangan jadi macam Tengku Zafrul. Minit Perdana Menteri pun dia tak peduli. Walaupun setengah orang kata orang, bukan saya pun tak tahu. Kerana dia bukan dilantik atas kehendak parti politik. Dia dilantik oleh orang kayangan. Pendidikan Datuk, saya kata kembali balik kepada Madli yang akan dilantik jadi senator. Angkok Guan, bagus soalan tu. Datuk Adli Zahari, Datuk jawatan ke Timbalan Presiden. Timbalan Presiden amanah siapa sekarang? Bukan ke Salihuddin Ayub. Terima kasih Ranjit Singh. Hari ini mesyuarat Majlis Raja membangkitkan supaya JAC jawatan kuasa apa dalam bahasa Melayu tak tahulah, pelantikan hakim ini dibuat secara independen. Kalau nak buat independen, JAC ni dia mestilah di bawah parlimen. Dan setiap orang yang nak duduk di dalam jawatan kuasa JAC ini biar dirundingkan dengan satu jawatan kuasa penapis di kalangan ahli parlimen, ya, yang mana mencadangkan nama-nama itu dan kemudian dah dipersetujui oleh kesemua jawatan kuasa pelantikan ahli-ahli parlimen ini, disembahkan kepada yang di-Pertuan Agong lah untuk kelulusan. Ya. Jadi kalau kita baca sepintas selalu, nak kebebasan hakim ni tak ada yang bebas. Tak boleh dibebaskan sama ada dilantik oleh raja atau dilantik oleh Perdana Menteri. Yang dia bebas nanti jika Perdana Menteri mencadangkan nama-namanya dibawa kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Di mana ahli parlimen daripada semua parti mendudukan itu dan tapis. Ini dilakukan di Indonesia. Indonesia daripada panglima tenteranya sampailah ke ketua polisnya, Gubernur Bank Negara Indonesia dan apa-apa jawatan yang kanan lah, Jaksa Agungnya, iaitu kita di Malaysia panggil Peguam Negara, semuanya diproses oleh anggota Majlis Pemesyaratan Rakyat, iaitu Parlimen dia. Jadi kita dah perlulah patut sekarang mempertimbangkan untuk berapa jawatan yang agak sensitif, termasuk Ketua Pengarah SPRM, Ketua Polis Negara, dibawa ke Parlimen dulu. Biar ahli Parlimen yang mengambil tanggungjawab jika berlaku satu benda yang salah terhadap pelantikan-pelantikan itu, termasuklah pelantikan hakim ini. Ya, setelah semuanya dibuat, pihak ahli parlimen berpuas hati, integritinya, latar belakang dia dan sebagainya, barulah parlimen melalui bersama dengan Speaker Dewan Rakyat menghadap yang di-Pertuan Agong mencadangkan nama-nama itu untuk dapat persetujuan. Itu keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja, ya. Dia bukan saja Mahkamah Civilian, Mahkamah Agung, Mahkamah Rayuan, tapi termasuk juga Mahkamah Syariah, ya. Mahkamah Syariah belum selesai lagi status dia.